Salam sejahtera kepada Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang bijaksana lagi arif, dan seterusnya sidang dewan yang dihormati. Apa kabar saudara dan saudari? Baik. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berbunyi teknik kaunseling. Jadi dalam penyampaian pidato pada hari ini, saudara dan saudari beruntung kerana ada satu slot baru yang akan dimasukkan dalam sesi pidato pada hari ini, yaitu saya akan menunjukkan beberapa teknik kaunseling. Kalau saudara dan saudari mengikuti kursus ini di luar, sudah tentu bayaran yang dikenakan adalah terlalu mahal, mungkin 300, mungkin 400. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan beruntung kerana bayaran yang dikenakan adalah percuma sahaja. Jadi, adakah tuan-tuan tahu apa yang dimaksudkan dengan kaunseling? Siapa yang mengetahuinya? Membantu orang menyelesaikan masalah. Ya, tepat sekali. Tapi apabila kita menggunakan kaunseling ini, yang pertama ia perlu dilakukan dalam sebuah bilik yang mempunyai ciri-ciri terapeutik. Apa itu ciri-ciri terapeutik? Bilik tersebut, okey, ini katakan ini adalah sebuah bilik. Bilik tersebut perlu kedap dari segi tidak ada orang dari luar yang boleh mendengar apa yang diwalkan. Ini akan membantu klien yang datang untuk lebih selesa dalam sesi kaunseling tersebut. Jadi untuk sesi kaunseling ini saya perlukan seorang klien secara sukarela untuk datang ke hadapan. Dan siapa yang Ikan, silakan. Okey, sebelum kita mulakan sesi kaunseling, saya adalah kaunselor dan ini adalah klien. Mungkin saudara boleh berdiri. Okey, katakan ini adalah biliknya lah. Ini adalah bilik kaunseling. Silakan saudara. Okey, teknik pertama yang saya ingin mengajar pada saudara dan saudari adalah teknik membina hubungan. Okey, teknik membina hubungan ini cukup penting bagi memastikan proses kaunseling yang seterusnya berjalan dengan baik. Apa kabar saudara? Mulakan dengan satu pelukan ya. Silakan. Adakah jarak ini bersesuaian untuk sesi kaunseling? Tidak. Tidak. Okay? Saya sentiasa terbayang Cik Azman kalau saya menggunakan tidak. Jadi jarak ini begitu rapat. Bagaimana pula kalau begini? Sesuai atau tidak? Ya. Katakan tidak. Ya. Jadi perlu ada satu jarak yang mungkin jarak ini sesuai, betul tak? Betul. Sesuai? Sesuai. Sesuai? Sesuai. Sesuai, ya sesuai. Kenapa? Kenapa? Saya akan jelaskan selepas ini. Okey, cuba lihat bagaimana saya memulakan sesi kaunseling. Apa kabar tuan? Ramai yang datang. Jadi tuan, saya ada nama saya Mogana Rao. Okey, saya adalah kaunselor pada hari ini yang akan membantu tuan. Jadi apabila tuan berada di dalam bilik ini, adakah tuan berasa selesa berada dalam bilik ini? Selesa. Selesa? Ya, bagus. Bolehkah tuan perkenalkan diri tuan? Mungkin boleh jelaskan datang dari mana? Silakan. Saya dari Negeri Semula. Okey.
Sudah berkeluarga? Sudah. Berapa orang istri? Baru satu. Oh, baru satu. Okey. Boleh rekod. Pernah tak terlibat dalam sesi kaunseling sebelum ini? Pernah. Oh, belum. Itu masalah saya. Oh, itu itu rupanya. Okey. Mungkin saya telah berbual dengan beliau. Okey. Semasa saya berbual dengan beliau, yang penting, adakah saya memandang pada tuan-tuan pada ketika itu? Ya. Tidak. Saya hanya memandang klien saya yang begitu kacau. Oh. Jadi yang pertama, kita perlu mempunyai pergerakan mata yang baik, tentangan mata yang baik dengan klien kita. Kerana dari situ kita dapat melihat adakah beliau berkeyakinan atau tidak. Tapi klien saya di sini, saya nampak beliau cuba melihat di sini. Ini bermaksud beliau kurang berkeyakinan. Jadi dalam membina hubungan dengan beliau, beliau kurang yakin kepada saya. Jadi dalam sesi kaunseling ini, kita perlu membantu beliau supaya beliau yakin dengan kita. Bagaimana caranya? Ikuti. Saudara, okey? Anda tidak perlu bimbang berada di sini. Dalam sesi kaunseling ini, saya akan membantu saudara dan saudara untuk meluahkan perasaan. Saudara boleh terangkan apa saja masalah yang saudara hadapi. Sudah tentu saya tidak akan membocorkan rahsia saudara. Apabila berada di sini, luahkan sahaja apa masalah yang ada. Adakah saudara sanggup? Tak. Mengapa saudara tidak sanggup? Kenapa balik? Mengapakah saudara tidak sanggup? Macam tak percaya. Oh, tidak boleh percaya. Kalau tidak boleh percaya, kita salam. Okey. Di sini kita dapat melihat beliau kurang percaya pada saya. Mengapa? Tetapi itu bukan perkara yang perlu saya nak beri penekanan dekat sini. Saya cuba di peringkat ini, saya cuba menyemai ataupun cuba mengesan apakah perasaan yang wujud pada klien saya pada ketika ini. Bermaksud saya bertanya, bagaimanakah saudara merasa? Apakah perasaan saudara? Adakah saudara berasa gembira, sedih? Sebab ini adalah manusia, bukan barangan. Okey? Apabila manusia mempunyai perasaan. Apa dia saudara? Perasaan. Perasaan adalah satu perkara yang cukup penting. Kita mungkin mempunyai perasaan sedih, gembira, hibah, pilu dan sebagainya. Jadi apabila kita berada dalam sesi kaunseling, sebelum kita bergerak untuk mengesan apa masalah yang dihadapi, kita perlu membantu klien ini untuk meluahkan perasaannya. Jadi apabila saya memasuki sesi yang seterusnya, itu sesi penerokaan, saya membantu beliau untuk meluahkan perasaan beliau. Jadi apa yang saudara boleh lakukan ya, beliau boleh menangis. Adakah saudara terlalu sedih? Tidak sedih, gembira. Tidak gembira. Jadi apa perasaan saudara pada ketika ini? Apa perasaan saudara ketika ini? Saya tidak masuk lagi dengan dia. Masalah ni pasal tutur kata terlalu formal sangat, dia bukan nak menyentuh saya. Okey, bagus. Intonasi suara ni ada macam terikat. Ya, betul. Terikat formalnya.
inilah yang saya ingin nyatakan tadi, perasaan. Beliau berani di sini. Okey, beliau sanggup menyatakan kepada saya apa yang terluang. Beliau tidak takut. Jadi saudara di sini, ini hasil yang pertama kita dapat lihat. Beliau telah berani untuk menyuarakan. Apa yang beliau suarakan tadi adalah perasaan. Beliau sudah mula mempercayai saya. Betul? Belum lagi. Mengapa belum lagi? Jadi saudara, ini bukan sesi counseling yang sebenarnya. Jadi saya cuba nak menerangkan teknik-teknik tertentu lah, yang mana kita yang pertama yang penting ialah kita ingin membina hubungan dengan beliau. Jadi bila kita ingin membina hubungan, apa yang saya telah tekankan tadi, iaitu, okey, terima kasih saudara. Okey, silakan. Tak apa. Saya nak bilang mungkin boleh duduk di kursi saya dulu. Okey. Kesimpulannya, saya nampak masa pun mencemburi kita. Okey. Yang pertama, kita perlu pastikan, okey, seperti yang saudara Azman tanya, jarak mungkin 3 tapak. Kalau terlalu berdekatan, klien semestinya tidak selesa. Dan kalau terlalu jauh, adalah menyukarkan untuk tatapan mata. Yang kedua, dari segi membina hubungan, kaunselor perlu menjelaskan kepada klien bahawa mengenai rahsia yang akan dipegang, kerana ramai yang begitu takut untuk memberitahu rahsia kepada kaunselor. Jadi di sini saudara dan saudari, sebelum saya mengakhiri sesi ini, mengapa saudara dan saudari perlu mendalami lagi teknik kaunseling ini? Kerana apabila kita mempelajari teknik ini, kita boleh mengikuti kursus kaunseling lanjutan yang membolehkan kita menjadi seorang pengamal. Katakan saudara sudah mempunyai ijazah dalam bidang kaunseling, seterusnya saudara boleh berdaftar untuk menjadi kaunselor berdaftar. Dalam kelab pidato ni saya nampak ramai yang mempunyai potensi yang baik, tetapi ramai yang mungkin tidak menjadi kaunselor sebab mungkin saudara tidak mengikuti kursus ni. Jadi kita ada akta kaunseling, di mana melalui akta tersebut kita diberi peluang untuk menjadi pengamal kaunseling berdaftar. Dan kalau kita sudah memiliki lesen tersebut, kita boleh mempraktiskan sesi kaunseling tersebut dengan klien kita lah. Dan kita lihat dalam situasi ekonomi semasa, situasi sosial, ramai yang menghadapi tekanan perasaan. Dan salah satu daripada kerjaya yang bersesuaian kepada kita adalah menjadi kaunselor. Okey, saudara dan saudari, saya berharap saudara dan saudari dapat menghayati apa yang saya telah terangkan sebentar tadi. Sekian, terima kasih.